Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Panas, 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 panas. Memang panas betul suasana politik sekarang nih kan? PRK Dun Air Kuning semakin menjadi tumpuan. BN dan PN tengah bertarung masing-masing coba menawan hati pengundi. Tapi siapa yang lebih berpeluang menang? Adakah Barisan Nasional mampu mempertahankan kerusi ini ataupun Perikatan Nasional bakal buat kejutan? Banyak persoalan yang bermain di pikiran kita. So, untuk tidak membuang masa lagi, jom kita kupas satu persatu supaya kita betul-betul paham apa yang sedang berlaku. Baiklah, kita mulakan dengan Barisan Nasional dahulu. Pemuda UMNO Perak sudah pun cadangkan seorang calon, yaitu Fahmi Ahmad Jakhisi. Nama ini mungkin belum begitu dikenali ramai, tetapi bagi penduduk Air Kuning, dia bukanlah orang yang asing. Fahmi ini Ketua Pemuda UMNO bagian Tapah dan juga Naib Ketua Pemuda UMNO Perak. Maksudnya, dia sudah lama berkecimpung dalam politik tempatan. Dan yang paling menarik lagi, dia ini adalah seorang anak jati Air Kuning. Lahir dan membesar di sana. Malah dia pernah jadi pegawai khas kepada Adun Air Kuning sebelum ini. Jadi kalau ikut logik, dia sudah paham selok belok kawasan ini, kenal masalah penduduk dan tahu apa yang rakyat mahukan. Tetapi, adakah faktor anak tempatan ini cukup kuat untuk menjamin kemenangan? Atau sekadar strategi biasa untuk memancing undi? Di pihak Perikatan Nasional pula, mereka nampaknya masih dalam fasa pemilihan. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz, katanya terlalu awal untuk buat ramalan. Katanya lagi, kena buat kajian yang mendalam dahulu sebelum mahu cakap tentang peluang kemenangan. Tapi dalam nada yang optimis, dia kata kemenangan Perikatan Nasional tidak mustahil sebab ramai rakyat yang mahukan perubahan dalam kepimpinan negeri. Ini adalah sesuatu yang menarik sebab kalau kita tengok PRU 15 dahulu, Barisan Nasional menang dengan majoriti 2.213 undi. Bukan sekadar majoriti besar pun, tetapi kalau Perikatan Nasional berjaya tarik undi protes atau memanfaatkan kelemahan Barisan Nasional, peluang mereka untuk menang tetap ada. Tapi siapakah calon mereka? Itu belum lagi diumumkan. Bercakap tentang strategi, kita tidak boleh abaikan peranan pengundi India. MIC pun ada keluarkan kenyataan bahwa calon tempatan lebih sesuai. Ini jelas menunjukkan mereka pun ada kepentingan di dalam PRK ini, terutamanya dalam menarik sokongan masyarakat India di 6 pusat daerah mengundi utama. Jadi, kalau ada isu-isu berkaitan komuniti India yang dimainkan di dalam kempen nanti, janganlah kita terkejut. Sekarang mari kita cakap pasal kempen dan taktik politik. Dalam mana-mana pilihan raya, kita tahu ada permainan yang akan berlaku. Isu perkauman dan agama misalnya. Soalan besar di sini, adakah isu-isu sensitif ini akan dieksploitasi untuk kepentingan politik? Kalau kita tengok sejarah politik Malaysia, benda ini bukan pun benda yang baru. Tidak mustahil akan ada naratif yang dimainkan untuk mempengaruhi emosi pengundi. Dan jangan juga lupa, peranan kerajaan persekutuan pun adalah penting dalam hal ini. Adakah tindakan kerajaan sekarang akan mempengaruhi undi rakyat di Air Kuning? Mungkin ada yang puas hati dengan prestasi kerajaan sekarang dan mungkin ada yang rasa kerajaan gagal menangani isu rakyat. Ini semua nanti boleh mempengaruhi keputusan dalam PRK yang akan datang nanti. Satu lagi perkara yang sering dipersoalkan ialah kredibiliti Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR.
Adakah SPR mampu mengendalikan PRK ini dengan adil dan telus? Kita sudah pun dengar banyak dakwaan sebelum ini tentang ketidaktelusan pilihan raya. Kalau ada isu-isu yang mencurigakan, boleh jadi PRK ini akan jadi lebih panas daripada yang dijangka. Kesimpulannya, PRK Dun Air Kuning ini bukan sekadar perebutan kerusi antara BN dan PN, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Ini juga adalah medan ujian untuk melihat hala tuju politik Malaysia secara keseluruhan. Adakah Barisan Nasional masih relevan ataupun Perikatan Nasional mampu membawa gelombang perubahan? Apa strategi sebenar kedua-dua parti dalam menarik sokongan dan adakah isu-isu nasional akan menjadi faktor penentu di dalam PRK ini? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Barisan Nasional akan terus menguasai air kuning atau Perikatan Nasional ada peluang untuk merampas kerusi ini? Atau mungkin ada kejutan lain yang kita tidak akan jangka? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini untuk terus mendapatkan analisis politik terkini. Sampai jumpa di video yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.